Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu bagi kamu ada satu contoh teladan yang baik bagi mereka yang mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada hari akhirat. Yang saya hormati Fadil Ustaz Huzair selaku pengerusi dan tuan rumah pada majlis kita malam ini, yang berusaha kekanda saya Cikgu Zaitun lah, lebih dikenali ya. Seterusnya penceramah anak muda kita, anak tempatan, iaitu saudara Muhammad Kamil, yang juga merupakan daripada keluarga besar Tuan Guru Haji Samad Noh. Seterusnya Major Yahya Besara, sahabat saya daripada veteran tentera yang berucap pada awal, Kak Ju yang hadir sama serta rakan-rakan pimpinan daripada PKR dan Parti Amanah serta seluruh penduduk dan juga para pendengar di dalam live yang kita streamkan malam ini melalui Facebook saya. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Kita masih lagi berada di dalam bulan Rabiul Awal. Ia mengingatkan kita kepada 12 Rabiul Awal, tanda kelahiran junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayolah orang berselawat, alhamdulillah. Itu satu tuntutan yang kita akan mendapat pahala daripada kita menyatakan selawat dan salam serta kasih kita atas perintah Allah jua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad habibina wa syafi'ina. Ada yang berselawat dan mengingatkan sejarah serta peristiwa yang dilalui, detik-detik perjuangan bagi hari ini kita menikmatinya di dalam hidup kita sebagai seorang Muslim. Namun semua itu harus dijadikan sebagai satu petunjuk bagi kita hari ini. Yang penting beberapa pengajaran besar yang ditinggalkan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam patut dijadikan prinsip kepada kita berpolitik. Patut jadi panduan pada kita berpolitik yang hari ini kita tengok huru-hara politik negara ini. Kita harus kembali kepada panduan yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berpolitik. Nombor satu yang disuruh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia buktikan bahawa kamu hendaklah menegakkan keadilan. Keadilan yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saban hari kita dengar di dalam khutbah-khutbah Jumaat kita. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Kenapa?
pada penghujung khutbah yang kedua itu diulang beberapa kali. Apa dia? Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menegakkan keadilan, dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintah kamu supaya mencegah perkara yang mungkar dan mengajak kepada perkara yang ma'ruf, dan memberikan kepada mereka dari kalangan kamu, keluarga, saudara kamu yang memerlukan bantuan-bantuan, dan dia melarang kamu daripada melakukan perkara yang keji, perkara yang merosakkan, dan dia juga melarang kamu melakukan sesuatu yang di luar batasan. Dan Allah mengingatkan kamu dengan memberi nasihat-nasihat ni, semoga kamu membuat peringatan. Saudara-saudara, dia bukan suruh kita dengar kemudian balik rumah kita boleh tidur. Dia tidak begitu. Dia suruh kita dengar, dia suruh kita laksanakan. Dan salah satu yang Nabi SAW ajar kita untuk menegakkan keadilan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kamu kerana dia bukan puak kamu, kerana bukan golongan kamu, kerana bukan daripada keturunan kamu, bangsa kamu, kamu tidak berlaku adil. Berlaku adil sesungguhnya ia itu hampir kepada ketakwaan. Saudara-saudara sekalian, macam mana kita nak berlaku adil kalau hari ini politik dalam negara kita berpandukan kepada kebencian dan permusuhan antara kaum sesama kita? Macam mana nak tegak keadilan? Macam mana hari ini kita tengok setelah kerajaan yang diperintah oleh Pakatan Harapan selama 22 bulan, kita didokong, kita disokong, kita diberi mandat oleh pelbagai kaum, pelbagai agama dalam negara ini. Lalu kita terlantik menjadi kerajaan setelah pilihan raya 2018. Alhamdulillah, tak ada mana-mana kaum yang ditindas, tak ada mana-mana kaum yang kita timbulkan kebencian antara satu sama lain, tak ada mana-mana kaum yang kita menimbulkan permusuhan antara satu sama lain, kerana kita menjaminkan bila Pakatan Harapan menang, maka Pakatan Harapan adalah sebuah kerajaan untuk semua kaum, semua bangsa, semua keturunan, dan juga kami berjanji untuk menegakkan keadilan. Mana yang tak Islam ya? Di mana yang tak Islam? Tak payah nak sebut label Islam. Kalau sebut label Islam, tak ada keadilan, bukan Islam lah nama je tu. Saudara-saudara sekalian kena ingat, bila kerajaan Pakatan Harapan jatuh, bukan jatuh, dijatuhkan. Bila kerajaan Pakatan Harapan dirampas mandat, apa alasan Tan Sri Mahyudin Yassin dan mereka yang sama waktu dengannya, yang melompat-lompat ini, apa alasan dia? Dengar baik-baik malam ni, ini yang dengar dalam live saya ni, beribu orang dengar ni. Apa alasan Tan Sri Mahyudin? Dia kata, dan ni dia cakap sendiri dengan saya dalam telefon, satu hari sebelum angkat sumpah, dia ajak saya sekali bersama dengan dia. Dia nak suruh saya lompat lah tu. Dia kata ini rugi, dia kata, kalau kita tak sertai. Sebab apa? Kita sekarang ni buat sebuah kerajaan yang semua orang Melayu, semua Melayu belaka, dia kata. Ini pertama kali, dia kata, the biggest coalition of Malay political parties. Bangga dia sebut begitu. Dan bila saya renung balik, kenapa dia kata begitu, saya fikir balik, kalau tuan-tuan perasan, apa alasan Kerajaan Perikatan Nasional terbentuk dengan berlakunya lompat-melompat dan dengan berlakunya huru-hara dalam politik dalam negara ini lepas tu? Apa dia punya alasan? Dia cakap ke orang awam. Itu dia cakap kat saya, tak apalah. Ini dia cakap dekat orang awam. Apa dia kata? Kita nak buat pensejajaran politik.
Itu alasan dia. Tanpa segan, tanpa silu dia sebut, kita nak buat pensejajaran politik. Political alignment, kata dia. Saya heran juga, saudara-saudara. Mengapa kita nak political alignment, nak sejajar, nak bagi elok, sedangkan Pakatan Harapan datang kerana nak alignment lah. Pakatan Harapan menang tu kerana nak bagi elok. Yang dah gelong banyak ni, kita nak bagi elok. Itulah alignment namanya. Kenapa pula nak buat alignment lagi? Maka jawapannya, saudara-saudara, maksud alignment pensejajaran dia ialah apa? Pensejajaran dia, maksud dia semua orang Melayu, orang Cina tak boleh. Itu maksud dia. Maka dengan sebab itu dia timbulkan kebencian. Selama 22 bulan kita berada di dalam pentadbiran melalui mandat rakyat. Apa yang dibawa oleh UMNO, apa yang dibawa oleh PAS, dan malangnya Perikatan Nasional pun termakan juga. Apa dia? Habislah negara ini, Pakatan Harapan ni semua DAP lah kuasai. Tuan-tuan dengar kan? Habislah 22 bulan ni, semua ni jadi khadam DAP. Tun Mahathir pun jadi khadam DAP. Inilah cerita tabung haji. Jual ke China, jual ke kafir. Mujahid jual aset tabung haji, jual pula ke China. Memang Pakatan Harapan ni tak boleh harap. Memang Pakatan Harapan ni parti kerajaan yang menjual bangsa agama. Itu kan dia cakap tiap-tiap hari kan? Itulah yang dia ulang. Kalau kita duk berzikir subhanallah, 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 apa zikir dia? DAP, 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 DAP. Kita kata alhamdulillah, alhamdulillah. Dia kata apa? Jual tabung haji, jual tabung haji, jual tabung haji, jual tabung haji. Tiap-tiap hari dia zikir. Tiap-tiap hari dia meratib. Tonton faham kenapa? Sebab dia nak menimbulkan kebencian supaya kononnya lepas itu, kerana kegagalan kita jaga orang Melayu, kerana kegagalan kita nak jaga institusi Islam, kerana kita ni jadi khadam-khadam Melaka, maka sebab itu kena persejajaran politik. Apa cara dia? Lompat. Bentuk kerajaan sama orang Melayu saja. Sebab DAP tak boleh pakai, PKR tak boleh pakai, amanah lagi lah tak boleh pakai. Dan dia kena buat demikian. Sebelum itu dia kena timbul benci dulu. Sebab itu kalau tuan-tuan kata Perikatan Barisan, adik-beradik je tu. Adik-beradik je tu. Kerana pahaman dia terhadap keadilan yang kita perjuangkan hanya berteraskan, hanya dipandu oleh apa? Kebencian antara kaum dan agama. Itulah yang diratibnya tiap-tiap hari. Habis, kalau dia kata kerajaan Pakatan Harapan ini dia tak bela Islam, apa contoh dia? Apa bukti dia? Itu dah datang cerita tabung haji. Itulah datang cerita LGBT. Mujahid sokong LGBT. Mujahid jual aset tabung haji. Sajat pergi Mekah pun ni pasal Mujahid lah ni. Hari-hari dia kata. Tahu-tahu dengar ada pemandu mabuk, accident. Ni Mujahid lah ni. Mujahid ni habis semua masalah di Malaysia dan dunia ni Mujahid punya pasal. Masya Allah. Tuan-tuan kena faham, dia bukan sebut tu kerana betul Mujahid ni jahat. Sebab itu dia panggil saya Mujahat. Tuan-tuan kena faham, bukan sebab Mujahid ni betul-betul tak bela Islam, Pakatan Harapan ini tak bela orang Melayu. Bukan itu bukan cerita dia. Kena faham betul-betul Cerita sebenarnya supaya orang-orang Melayu jadi marah kepada Pakatan Harapan. Jadi bila dia nak lompat di atas alasan itu, dia nak bentuk kerajaan dengan kata-kata ini, maka orang Melayu kata, ya betul jugalah, kalau dia tak lompat habislah orang Melayu. Itu dia. Nampaklah ni. Dia terpaksa berbohong. Dia terpaksa menipu. Dia terpaksa buat perkara-perkara yang dilarang oleh Islam. Apa dia? Membenci sesama kaum, membenci sesama agama. Dia terpaksa buat yang dilarang itu
hanya kerana kepentingan politik, supaya dengan itu dia dapat bentuk sebuah kerajaan yang tidak ada mandat, dan kerajaan yang terdiri daripada mereka yang kita panggil katak-katak lompat ini untuk membentuk kerajaan, supaya dengan itu dia dapat balik kuasa. Itulah cerita. Ini bukan soal tabung haji betul ke kena jual. Ini bukan soal betul ke Pakatan Harapan tak bela Islam. Ini bukan. Itu bukan cerita dia. Cerita dia kena buat begitu, timbulkan kebencian, timbulkan orang Melayu marah, maka bila dia lompat, dia bentuk kerajaan, maka orang Melayu kata, oh ya tak ya, betul juga ya. Jadi ceritanya, orang Melayu kena tipu. Oh, Pakatan hancing. Pakatan hancing 22 bulan. Ini apa, Pakatan Harapan ni tipu. Saudara-saudara yang saya kasih sekalian, khususnya orang-orang di Padang Rengas ni, inilah bahayanya kalau kita teruskan bagi undi kepada Barisan Nasional. Ni bahaya dia. Kerana di sebalik dia guna isu perkauman ni, dia tipu orang Melayu dengan nama kononnya kita ni anti Melayu, anti Islam. Hakikat apa yang dia buat sebenarnya adalah untuk sembunyikan perbuatan jahat dia. Apa dia? Curi duit rakyat. Kita pun sibuklah, oh, Pakatan Harapan anti Islam, Pakatan Harapan liberal, Pakatan Harapan ini tak mau buat Islam. Mana RUU 355? Mana tabung haji dah kena jual aset? Tak nak laku 22 bulan. Dalam pada orang Melayu termakan dengan penipuan dan scam yang paling besar ini, apa dia buat? Dia curi duit rakyat. 1MDB kita tahu dah. Keluar pula isu Zahid Hamidi, keluar pula isu lagi Isa Samad, keluar pula isu lagi Kunan. Duit berjuta ringgit, termasuklah Rosmah tadi, Kak Mah kita, ya, nak bagi ke orang miskin di Sarawak sana untuk projek solar hybrid supaya ada elektrik, anak-anak kita boleh belajar di dalam pedalaman Sarawak. 180 juta dia balas. Najib kata kita nak buat investment, maka dia minta KWAP, ya, kumpulan wang amanah pencen, 4 bilion katanya untuk nak melabur supaya keuntungan dapat balik. Tapi 42 juta masuk di dalam akaun peribadi dia. Zahid Hamidi buat projek visa luar negara, beratus ribu, 600 ribu. Dia minta bayar kepada syarikat yang dapat itu, Ultra Kirana Sdn Bhd, dan terbukti di mahkamah. Dia minta terbukti di mahkamah berlaku salah guna kuasa, terbukti di mahkamah dia dapat duit itu. Cuma mahkamah tak berapa yakin 600 ribu US dollar tu macam mana nak masuk dalam envelope. Itu yang masalah ya. Maka dia kata, saya dah dilepaskan. Betul. Lepas tu sebab hakim tak yakin dengan bukti pendakwaan, macam mana duit banyak itu US Singapore dollar, minta maaf, nak masuk dalam envelope. Itu je masalah dia. Rasuah berlaku dah? Berlaku. Salah guna kuasa berlaku dah? Berlaku. Dia minta duit berlaku dah? Berlaku. Cuma hakim tak boleh fikir macam mana duit nak masuk dalam envelope, maka kes gugur. Tu je cerita dia. Berlaku. Najib tu saya katalah dah masuk dah. Tapi saya tak tahulah masuk ke tak penjara, saya pun tak tahu. Kata-katanya ada hospital lah kejap, katanya hilang. Bagaimana Starbucks mana ada alang. Facebook hari-hari adik macam mana dia update dalam penjara itu ceritanya. Tuan-tuan, ni duk tunggu lagi ni, satu kes lagi ni, Yayasan Akal Budi. Lagi 40 kes. Yang tu 47, yang ni 40 kes Yayasan Akal Budi. Yang paling kita pelik, yang paling kita heran dia, yang nak pilihan raya ni siapa dia?
Zahid lah. Yang nak sangat pilihan raya ni. Panggil Ismail Sobri. Kau kena buat juga pilihan raya macam mana pun. Ismail Sobri kata sabar dulu. Tak ada. Kena buat dah. Kita nak minta apa? Kita nak minta mandat rakyat supaya negara ini jadi stabil. Saya nak tanya kepada tuan-tuan. Tuan-tuan percaya ke? Tak percaya. Tanya budak pun tak percaya. Saya banjir buat pilihan raya kita. Betul. Tak. Kita akan redah banjir. Kita berkenang kempen ya. Dia bolehlah redah banjir. Orang kampung nak keluar macam mana? Sebab tu saya kata kepada tuan-tuan dan perempuan, dia tipu orang Melayu. Dia tipu orang Melayu, tapi yang jahatnya siapa? Pakatan Harapan. Aduh. Dia curi duit rakyat, tapi yang tak bela Islam, tak bela Melayu siapa? Pakatan Harapan. Habis tabung haji, itu duit orang Islam 100%. Itu pun berlaku penyelewengan yang besar, skandal yang besar tabung haji. Itu pun mujahat. Tu pun cerita jual dekat China. Bila lagi orang Melayu nak sedar ni? Bila orang pada Rangas ni nak sedar ni? Kampung apa namanya? Orang Lubuk Merbau bila nak sedar lagi? Cukup lah. Dah kena tipu lah. Lama dah kena tipu. 60 tahun. Melayu bela Islam, curi duit rakyat. Apa yang Melayu yang dia tak balas? Marah, tabung haji, Belda, Belkra, semua kes itu dah pergi ke mahkamah saudara-saudara sekalian. Tiba-tiba yang jahat siapa? Pakatan Harapan. Lepas tu tepuk tangan. Pakatan Harapan hancing. RM30 bukan ringgit. RM30. Lepas tu tabung haji kena jual. Ni Pakatan Harapan apa ni? Kena tipu bulat-bulat, tuan-tuan dan puan-puan. Orang Lubuk Merbau kalau kena tipu lagi sekali ya. Bukan lagi sekali, banyak kali lah. So, dalam Islam ni tuan-tuan, kita yang nak buat cara macam mana Nabi ajar kita. Apa dia? Nombor 1, tidak ada kebencian sesama manusia. Betul? Kenapa saya nak benci? Allah telah memuliakan kita. Datuk Seri Anwar Ibrahim berapa kali ulang ayat ni sampai saya hafal. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Kami telah memuliakan anak Adam. Anak Adam ni manusia. Dan kami telah mengangkat darjat mereka di daratan dan juga di lautan. Dan kami telah memuliakan lebih dia daripada berbanding dengan segala makhluk kami yang ada. Dan kami bagi rezeki kepada mereka yang melimpah ruah untuk mereka ambil. Dan Datuk Seri Anwar selalu sebut karamatul insan, human dignity. Tuan-tuan dengar ceramah Datuk Seri Anwar Ibrahim dekat convention Ipoh, apa dia kata? Perjuangan ini bukan hanya untuk kita bercakap tentang politik. Perjuangan ini yang kita kata kita boleh itu mesti dimaknai dengan nombor 1. Dia kata apa? Kita memperjuangkan martabat insan. Kalau orang Melayu marah kerana kita berpegang kepada perjuangan untuk memartabatkan insan, kalau orang Melayu marah, maka kita nak tengok orang Melayu marah ke, atau kita nak Allah SWT marah kat kita? Lebih baik kita berpegang kepada prinsip. Dan orang Melayu yang dengar malam ini, dengar baik-baik. Orang Melayu hari-hari mengulang-ulang Islam Melayu, Melayu Islam, Islam Melayu, Melayu Islam. Maka tidak boleh tidak, orang Melayu mesti mengikut prinsip Al-Quran ini sebagai panduan. Dan kerana itu mereka tidak boleh menyokong mana-mana pemimpin yang merendah-rendahkan kaum lain, agama lain, bangsa lain. Mereka tak boleh menyokong mana-mana pemimpin yang melihat orang lain itu boleh diinjak-injak maruah mereka atas nama bangsa, atas nama kunonnya Melayu. Mereka tak boleh terima
Pemimpin-pemimpin ini yang mereka kena terima adalah pemimpin-pemimpin yang memartabatkan kemuliaan insan dan manusia itu. Dan kitalah orang-orangnya. Lepas tu saya cakap ke orang Melayu, orang Islam, saudara-saudara kita, kamu saban hari mengaku kamu Islam, orang lain tak Islam. Tapi siapa yang mengajar kamu, boleh kamu hina kaum-kaum lain? Siapa ajar kamu? Dan saya beritahu kepada tuan-tuan, Perikatan Nasional terbina kerajaan dia hari ini setelah mereka mengkhianati mandat rakyat, terbina di atas kebencian ini. Kerana mereka menyatakan hanya Melayu. Orang lain dia kata apa DAP yang lain ni khadam, yang lain ini jual agama. Maka kita tengok hari ini kerajaan yang kata bawa Islam itu, kalaulah kod dia lebih baik pada kita, tak ada juga. 22 naik. Saya nak masuk tu. Pandai dia. Dia hafal dah tu. 8 kali naik 22. Itu pun tak, kita tak bela Islam. 22 kali lah bela Islam. 8 kali tak bela Islam, tuan-tuan. Kami lagi hebat, 22 kali. Mereka 8 kali aja bela Islam. Alhamdulillah, hidup Melayu. Lagi apa? Dulu marah ke Mujahid sebab Sajat pergi Mekah pakai telekung. Hari ni pancake pula, pergi Mekah pakai ihram. Jawab. Tiba kes selesai. Tiba-tiba kes selesai. Dah selesai bunyi pun. Masa Mujahid tak habis-habis. LGBT. Habis lagi. Pemandu mabuk. Tak ada pemandu mabuk ke sekarang ni? Lagi ramai orang pemandu mabuk. Kenapa zaman Mujahid salah, zaman dia tak salah? Mujahid tak tutup kelara. Habis Komelan ni tutup ke? Tu dia. Orang Padang Rengas, orang Lubuk Mebau, kamu kena tipu. Apa lagi yang mereka kata? Yang mereka kata zaman kita dulu, macam-macam yang mereka kata, ya, judi, arak, apa ni lagi, maksiat berleluasa, konsert berleluasa. Mereka sudah melampau. Hari ni buat konsert di mana? Kelantan. Patuh syariah katanya. Patuh syariah katanya. Hari ni buat konsert di mana? Di Kedah. Di mana? Depan Masjid Zahir. Tak apa, Pakatan Harapan tak bela Islam, kami yang bela Islam. Alhamdulillah. Kena tipu lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, ini semua cerita nak bagi orang Melayu marah. Tu aja cerita dia. Sebab kalau betul lah mereka perjuangkan Islam, kalau betul lah mereka perjuangkan Melayu, takkan semua ini berlaku. Dulu zaman saya, jangan lupa Zakir Naik. Kenapa tidak bagi Zakir Naik? Ini kerajaan Pakatan Harapan ni tidak bela Islam. Sebab tengok Zakir Naik pun tak boleh berucap. Hari ni aku tanya, Zakir Naik boleh berucap kan? Kurang-kurang saya panggil Zakir Naik, jumpa dengan dia, cerita dekat dia, aku ni buat Islam rahmatan lil alamin. Aku ni nak satukan semua kaum, semua bangsa. Aku nak bagi tahu, kalau nak kau ceramah, kau kena ceramah menyatukan semua kaum, semua bangsa, bukan bagi benci-benci antara satu kaum sama lain. Saya cakap tak? Saya cakap. Hari ni mana? Zakir Naik pun tak nampak muka. Itu pun jangan. Mujahid jahat. Anti ulama. Ni satu lagi. Mujahid tidak menyokong perjuangan Uyghur di China. Tengok Mujahid pergi ke sana, dia menyokong perjuangan Uyghur. Saya pergi, betul saya pergi. Tapi saya pergi, saya jumpa pemimpin-pemimpin Parti Komunis Cina. Saya buat ucapan di Beijing Foreign Studies University, bercakap tentang Islam rahmatan lil alamin. Mana ada seorang pemimpin Islam yang boleh berucap di Universiti Komunis bercakap tentang Islam rahmatan lil alamin, melainkan Mujahid ni lah.
Jangan. Jumpa di Xinjiang. Pergi. Saya bercakap dengan gubernur dia. Kamu tak boleh sekat orang Islam nak semayang. Kamu tak boleh sekat orang Islam perempuan tutup aurat. Kamu kena beza. Hak jahat, teroris, bom sana, ikutlah kamu nak buat apa. Tapi kalau dia nak semayang, dia nak ikut Islam, dia nak puasa, kau tak boleh sekat dia. Itu hak dia sebagai seorang Muslim. Ada tak pemimpin PAS pergi bercakap begitu di Yugur? Ada ke tak ada? Lah yang dia duk tuduh kita tak sokong Yugur, dia kata kita ni sokong komunis Cina, sebab itu kita ni ikut aja cakap dia. Lah sekali di bangsa-bangsa bersatu, bila untuk nak bahas tentang laporan hak asasi manusia di Yugur, nak bahas, belum bukti apa, nak bahas. Bila ditanya negara-negara, maka Malaysia adalah antara negara yang berkecuali. Kalau tidak berdegar-degar. Ni nak bahas, bukan nak bukti kata engkau salah. Nak bahas. Cakaplah. Tak boleh begini. Tak berkecuali. Ada orang PAS buat demonstrasi di Padang Merbuk? Ada orang PAS sini, dengar tak? Speaker dia tak kuat. Kalau saya ceramah Ustaz, speaker tu biar dengar habis semua orang Lubuk Mebah. Seberang sana tu. Apa sebab pula polis tak bagi? Kalau parik buntau dia tak bagi, jaga dia. Itu hak kita nak ceramah. Kenapa dia mau ugur-ugur orang daripada ceramah ni? Itu hak kita. Saya nak pasang mikrofon satu pada rendah dengar apa, itu hak saya. Balik cerita Xinjiang. Di mana yang kita tak perjuangkan Xinjiang? Yugur ni, di mana? Makanya sekali lagi orang Melayu kena tipu. Hidup UMNO, hidup PAS, hidup Perikatan Nasional. Saudara-saudara, bila 22 bulan dia kata kita hancing kita pun, indeks rasuah kita di tangga 52. Maknanya baguslah, meningkatlah daripada 100 lebih negara. Kita duduk 52 daripada transparansi indeks rasuah, persepsi indeks rasuah. Habis saja jatuh kerajaan kita, naik 62, 10 anak tangga. Baguslah, tepuklah tangan. Terima kasih Perikatan Nasional. Naik. Tuan-tuan tahu kalau 62 ni duduk dalam kumpulan mana? Kumpulan negara Afrika. Itulah orang Melayu yang bela Melayu. Paling penting saya ingatkan kepada orang di Padang Rengas ni, di Lubuk Merbau ni, apa dia? Rakyat Malaysia hancing tak hancing saya tak tahu. Tapi rakyat Malaysia kena terima dan akur. Pendakwaan kes 1MDB, kalau Pakatan Harapan tidak mendapat mandat rakyat pada 2018, rasa-rasanya orang Lubuk Merbau rasalah agak-agaknya kes Najib ni boleh pergi ke mahkamah tak? Tak ada dah. Tak ada. Tutup kes. Bukti dia. Jadi saya ada bukti. Kalau tengok bahan bukti di mahkamah, apa yang dibuat oleh Najib adalah untuk menutup bukti-bukti ini semua. Kerana dia kata, atau dia yakin, pilihan raya kali ni pun aku menang juga. Aku tak pedulilah semua ni. Duit masuk dalam akaun peribadi 42 juta. Kalau orang macam Ustaz Huzair, anak dia dekat UK hantar duit dekat dia 10,000 pun Bank Negara angkat telefon tanya, Ustaz, 10,000 ni duit siapa? Mana datang? Kena buat declaration, kena buat macam-macam. Ini 42 juta tuan-tuan. 42 juta. Tapi dalam kepala Najib apa dia? Siapa nak tahu? Aku Perdana Menteri, pilihan raya aku menang lagi. Nampak tak? Bukti di dalam mesyuarat kabinet,
laporan 1MDB, dia nak bagi pebetul. Laporan audit tu, dia nak suruh ejah. Jangan nampak dia ni buat sesuatu yang tak elok. Adalah seorang wanita, syabas wanita, dia bagi pen dekat dia punya bos, catat setiap minit mesyuarat. Kita pernah duduk lah mesyuarat kabinet tu Ustaz, kita tahulah ada 2 orang daripada pejabat setiausaha kerajaan, setiausaha negara. Dia akan catat apa yang kita cakap, yang rakam satu, yang catat satu. Sebab itu semua yang kita bincang dalam kabinet, tuan-tuan dan puan-puan, bukan macam kita bincang di kedai kopi depan ni. Semua akan jadi bahan-bahan kerajaan yang dirujuk untuk masa depan, atau apa-apa masalah kita akan rujuk keputusan itu di dalam minit mesyuarat. Wanita ini bagi pen yang sebenarnya adalah perakam, sebab dia tahu ada benda yang tak betul. Mana ada laporan audit boleh tukar-tukar, tuan-tuan? Tak ada dalam dunia mana laporan audit tukar-tukar, lepas tu bagi tahu kat orang tak ada masalah. Sebab itu tadi adik kita sebut, laporan audit yang keluar itulah yang benar dan sebenar-benarnya. Audit ni dia tak tanya parti mana, dia tak kira kerajaan, dia tak kira pembangkang. Kalau yang itu, ya itulah yang keluar. Sebab itu bila orang bising pasal tabung haji, audit keluar tahun 2020, tahun 21, tahun 2022, cantik semua. Apa dia kata? Ini kalau Pakatan Harapan masa tu tak buat sesuatu, tabung haji mungkin akan lingkup. Dia bukan saya suruh kata, atau siapa-siapa suruh kata. Dia hanya tengok laporan, dia tengok angka, dia tengok apa yang dulu kurang hari ini bertambah, yang dulu jurang hari ini sudah pun dikambus, yang dulu hutang sekarang dah kurang. Tu benda basic je. Jadi kawan ni, dia rasa benda tak betul dalam mesyuarat kabinet, dia terasa, dia bagi pen dekat bos dia untuk tulis. Pen tu sebenarnya adalah perakam. Maka menjadi bahan buktilah di mahkamah bahawa salah guna kuasa untuk tukar fakta dalam laporan audit ketika mesyuarat kabinet, jadi bahan bukti dekat rakaman pen itu. Itu yang Najib kena itu. Apa dalam kepala Najib dia buat semua ni? Dia tahu tak benda ni tak betul? Dia tahu ke tukar-tukar dalam buku laporan boleh? Tak boleh. Dia tak tahu ke dia Perdana Menteri, tuan-tuan? Dia tak tahu ke duit 42 juta masuk tu tak betul? Dia tak tahu ke bahawa 4 bilion nak keluar daripada kumpulan wang amanah pensyen itu satu risiko yang besar, di mana CEO KWAP ketika dia diminta oleh Najib bawa keluar 4 bilion untuk tu, dia pun rasa tak senang hati. Sebab tak ada dalam sejarah kumpulan wang amanah pensyen dikeluarkan untuk apa-apa urusan, kerana itu bukan duit sesiapa, itu duit orang-orang pensyen. Itu yang kata makan duit rakyat tu. Salah guna kuasa. 42 juta, dia tak tahu ke itu salah? Dia tahu. Tapi dalam kepala Najib apa? Biarlah, aku Perdana Menteri, esok pilihan rakyat aku menang lagi. Betul tak? Tiba-tiba apa jadi? Kalah. Tiba-tiba yang hancing Pakatan Harapan tu jadi kerajaan. Bila jadi kerajaan, masa kita kempen masa pilihan raya apa? Kita kempen kata 1MDB, kita kempen kata duit ini diselewengkan. Masa tu tak ada bukti. Tak ada bukti yang fakta mahkamah. Tapi bila masuk dalam pendakwaan, saudara-saudara sekalian, maka 3 tahun berjalan lebih kurang, kes Najib dengan seluruh proses undang-undang daripada setiap peringkat mahkamah, akhirnya sabit kesalahan dikenakan ke atas Datuk Seri Najib Tun Razak, atau nama glamournya Merpati Putih. Maknanya, kalau Pakatan Harapan ni, kita kata kalau dengan takdir, kita beriman dengan semua ketetapan Allah, bukan kita nak campur tangan urusan takdir Allah. Tapi akal manusia boleh fikir, kalaulah Pakatan Harapan tak menang hari itu,
rasa-rasanya Najib boleh masuk penjara tak? Nampak? Sakau lagi. Kita bangga dengan mat kilau, orang Melayu bangga dengan mat sakau. Hidup Melayu Islam. Tepuk tangan lah, mat sakau kita punya wira sebenarnya, bukan mat kilau. Jadi tuan-tuan, sebab itulah kawan kita ni, apa namanya tu, si Zahid Hamidi. Saya kalau orang-orang tak apa baik ni, saya susah nak ingat nama, walaupun dia timbalan Perdana Menteri. Orang baik saya cepat ingat, insya-Allah. Sebab itulah Zahid Hamidi, itu jawapan dia. Sebab itu dia nak pilihan raya cepat. Itu cerita dia. Dia tengok Najib ni berat dah. Aku pula esok ni. Ni aku ada 40 kes lagi ni. Macam mana ni? Maka dia pun bising lah. Suruh satu UMNO. Semua UMNO ni dia kerah. Apa dia kerah? Tuntut supaya adakan pilihan raya. Yang UMNO ni pun lah, tak faham-faham kena tipu. Kalau ada orang UMNO dengar baik-baik, tak faham-faham kena tipu. Dia pun sokong lah. Kita nak pilihan raya, kita nak supaya mandat rakyat dikembalikan, supaya kita boleh stabilkan negara ini. Siapa percaya? Ini kita kata Dr. Mujahid ni saja je. Apa pula saja? Zahid Hamidi sendiri cakap kan? Dia tak sedar dia cakap tu dalam Perhimpunan Agung MIC. Dia kata apa? Jaga-jaga. Kalau kita kalah kali ni Ustaz, habis kita. Apa itu dia tengok? Tomat, dia next. Lepas tu dia tengok siapa? Dia tengok si apa tu, Presiden MIC tu, Bigness Warren. You don't smile. You pun ada juga. Lepas tu dia tengok dekat Wee Ka Siong, dia gelak-gelak. Gelak-gelak, you pun kena. Orang faham, kalau tak mengaji tinggi pun, yang kamu bercakap sangat nak bela raya tu, bukan kerana nak stabil, bukan kerana supaya negara ini diberi mandat balik oleh rakyat, tetapi yang kamu nak sangat pilihan raya tu supaya kamu semua tak masuk penjara. Itu ceritanya. Hiduplah Melayu. Selamatlah kawan ni. Tak. Dia akan gunakan sekali lagi alasan, kalau dia menang, dia akan guna alasan sekali lagi. Dia guna habis segala instrumen keadilan, termasuk pejabat peguam negara. Untuk apa? Supaya negara ini lebih adil ke? Supaya kita lebih menikmati keadilan seperti yang diperintah oleh Allah ke? Tak. Dia akan guna tu hanya untuk melepaskan diri para perompak, termasuklah Presiden UMNO. Tepuklah tangan. Itulah UMNO yang kamu suka tu. Kita hancing. Apa kata apa hancing? Jahat. Mujahat. Nampak tak tuan-tuan? Nampak tak orang Melayu kena tipu ni? Nampak lah yang dalam live ni. Nampak tak? Itu pun tak tu. Komen banyak lah tu. Hancing. 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 Hancing pun tak tu. Hancing. Hancing. Dia pergi khadam dia. Kan dia zikir dia. Tu cerita dia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita berhenti awal malam ni Ustaz ya. Jadi tuan-tuan, tak apalah lambat lagi. Saya daripada pagi daripada pagi tak berhenti. Boleh balik awal sikit kan. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan faham tak? Itulah pilihan raya kali ni. Itu dia cerita. Takkanlah orang Melayu nak kena tipu lagi sekali. Nak kena tipu lagi tak apa. Tak apa. Asyik UMNO Melayu Islam, biarlah rasuah pun tak apa. Janji Islam Melayu.
Lepas tu duit kita kena curi, dia rompak, dia lepas bebas. Tuan-tuan ingat perompak ni, kalau dia boleh bebas, tuan-tuan ingat dia ni nak taubat ke? Lagi tabah. Oh, kalau aku boleh lagi lah. Sebab itu saya kata, orang kata, oh, itu jahat si Najib, itu jahat si siapa tu, tu tak ingat nama tu. Zahid. Tu jahat dia, tapi UMNO tidak. Ada tak kata begitu? Dia ramai lagi ni Tok Mat, ramai lagi ni siapa nama-nama pemimpin UMNO yang kononnya hebat-hebat lah. Saya tidak ada masalah, tuan-tuan. Saya tidak ada masalah. Tapi masalah saya apa? Bukan soal Najib, bukan soal Zahid, bukan soal Tok Mat. Semua sistem UMNO tu dah rosak. Tu cerita dia. Ini seorang lagi. Mujahid ni cakap senang-senang kata, tunggu dulu, dengar dulu. Mujahid ni tak cakap kalau tak ada bukti. Apa dia bukti saya? Bila Najib kena tahan, dia kerahkan semua UMNO buat apa? Buat petition. Buat petition pengampunan gaji. Perak nombor 1. Tuan-tuan pergi tengok dekat Facebook saya, ada saya buat rakaman bahawa Menteri Besar Perak tidak layak jadi Menteri Besar. Kenapa? Kerana tuan-tuan, bila kawan ni dah disabit hukuman di mahkamah selama 2 tahun lebih, seluruh peringkat mahkamah mensabitkan dia bersalah, bermakna dia ni orang salah tak? Kita ke Pakatan Harapan kata salah? Tak. Mahkamah yang kata salah. Mahkamah ni dah lepas mahkamah ni dalam dunia lah kita kata. Apa lagi ada? Tak ada dah. Habis dah mahkamah ni, habis dah. Sud dah, hujung dah, habis dah, tak ada dah. Kalau mahkamah dah beberapa peringkat dah putus 3 tahun, dah bagi masa dia untuk lawan hujah, dah bagi masa dia untuk bela 3 tahun, terbukti dia bersalah, patutnya orang UMNO rasa malu tak? Saya kata UMNO ni, saya tak kata Najib, saya tak kata Muhammad Zahid Hamidin. UMNO patut rasa malu tak? Kami ada seorang presiden yang merompak, seorang presiden yang salah guna kuasa, seorang presiden yang dituduh menggubal wang haram, seorang presiden yang guna kedudukan dia untuk masuk 42 juta. Patutnya kalau saya orang UMNO lah katakan, malu tak saya? Maka sepatutnya apa berlaku? Buatlah satu usul di dalam Perhimpunan Agung UMNO, pecat perompak ini kerana dia memalukan parti UMNO. Ada berlaku? Bagi bosku. Itu dia. Itu dia. Nampak tak ni? Yang saya punya dalil dan bukti bukan soal Najib, bukan soal Zahid, soal UMNO secara keseluruhan. Jadi jangan duk main kempen ni. Kalau dengar orang UMNO itu tak apa, itu Zahid, itu Najib, kita dah UMNO masih, kita parti orang Melayu yang bela Melayu, kita tak rasuah. Apa beza kamu? Tak rasuah tapi bela rasuah. Siapa nak lawan dalil saya, silakan. Yang menggerakkan seluruh bahagian UMNO supaya buat petition ke yang di Pertuan Agong, belum masuk penjara lagi, baru saja habis penghakiman, buat petition. Apa dia? Petition minta yang di Pertuan Agong memaafkan Datuk Seri Najib. Dia buat tu, suruh tu arahan tuan. Bukan cakap mulut, arahan surat. Termasuklah UMNO Perak ni. Buat surat mohon petition supaya Najib dibebaskan. Bermakna apa? Bermakna dia sokong perasuah tak? Dia sokong penyamun tak? Dia sokong orang yang merompak duit rakyat tak? Sebab itu saya kata bukan soal Najib, bukan soal Zahid, bukan soal pemimpin-pemimpin UMNO yang diheret ke mahkamah. Soalnya semua sistem dalam UMNO itu sudah korup. Tepuklah tangan, bagus. Melayu, hidup Melayu. Itu dia. Jangan tak faham, jangan buat-buat tak faham. Sultan Nazrin, Raja Perak,
Saya hadir dalam ucapan dia ketika meluncurkan buku Politik Melayu dan Kemunafikan dalam Politik Melayu. Apa dia kata? Jangan buat-buat tak nampak gajah rasuah di depan mata. Sampai ke tuanku titahkan semua masjid di Perak, di hujung khutbah tu apa? Doa. Jangan lantik pemimpin yang salah guna kuasa, rasuah, tidak amanah. Teruk sangat dah. Tak faham lagi? Najib saja ke yang jahat? Atau ke UMNO semuanya tu dah tak boleh pakai? Sakarlah lagi, bagus. Pakatan Harapan, hancing. Tuan-tuan dan puan-puan, itu cerita UMNO. So kalau ada saja kati tu, sini ada kati kan? Kalau ada nampak kati tu dacing sudahlah. Hudah-hudah lah orang Perak. Hudah-hudah. Nak kena tipu lagi. Ada pula seorang lagi. Dia tidak ada dalam pilihan raya ni 3 aja. Adindaku. Barisan Nasional. Saya dah jelas lah. Satu lagi? Perikatan Nasional. Hati, dia apa masalahnya? Dah banyak masalah. Kita pun lawan rasuah juga. Betul lah, lawan rasuah. Tapi kamu pengkhianat. Kalau kamu lawan rasuah, kenapa kamu nak bentuk kerajaan bersama dengan perasuah? Betul tak dia? Kalau kamu kata kamu lawan rasuah, kenapa akhirnya kamu bagi dekat Ismail Sobri yang UMNO tu jadi Perdana Menteri, yang mana dia tu orang UMNO? Cakap baik-baik. Kamu nak tipu macam UMNO ke? Panggil kamu super lah. Tak ada beza. Sebab itu saya kata tuan-tuan, Perikatan Nasional ni, dia berlawan sama kita dulu untuk tolak perasuah. Dia lawan sama kita untuk homban perasuah-perasuah. Dia kempen bersama kita. Macam malam ni kita kempen bersama. Susah senang bersama dia harungi. Dia susah kita tolong, kita susah dia tolong. Tapi akhirnya apa jadi? Yang dia lawan tu dah jatuh, dia pula angkat balik. Jadi geng dia. Jadi kerajaan. Dah lah tu, lantik pula jadi Perdana Menteri. Ini cerita Perikatan Nasional. Yang dalamnya ada siapa? Kuatlah sikit bila bunyi palu. Ni semua pas-pas bagus semua ni Ustaz Uzul. Masuklah saya yang bercakap ni. Saya lalah, saya duduk teringat, nyesel lah aku ni. Yang walaun tu semua anak buah aku. Ini pun ramai ni. Itu cerita dia. Pah ni tuan-tuan, pah ni. Kamu lawan rasuah, ar-rashi wal murtashi finnar, wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Allahu Akbar. Jangan cenderung kepada orang yang zalim, kelak kamu disambar api neraka. UMNO kape. UMNO kape. Kalau orang apa dulu, kalau sebut UMNO, ada yang istighfar. Bila kita cerita ni UMNO, astagfirullah. Siapa? Sebut UMNO, astagfirullah. Sampai tahap tu. Bukan takat tahap tu, biru pun tak boleh tengok. Kalau pakai songkok macam ni, torut lah. Kita menentang UMNO bukan kerana maunya UMNO. Kita menentang UMNO kerana dia mengekalkan jahiliyah, dia mengekalkan perlembagaan jahiliyah. Maka ketahuilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jikalau kita lawan mereka adalah satu jihad, kalau kita mati untuk lawan mereka, mati kita adalah mati syahid. Allahu Akbar. Saya ada masa tu. Sebelum tidur malam, saya ada satu poster. Sebelum tidur hafal tu dulu. Orang hafal baca doa tidur, dia hafal amanat Haji Hadi. Jadi hari ni mana?
RUU 355. Tadi sahabat kita, adinda kita dah cakap dah. Zaman kita dulu, oh tidak ada komitmen. Jaga kawan, nanti bila bawa RUU, kalau tak angkat tangan, mati, merangkak ke jerat Cina. Bagi warning semua ahli parlimen jaga. Kalau tak sokong, kamu semua menentang Islam. Maka berhimpunlah dengan pakaian baju color purple ya. RUU 355. UMNO pun datang ceramah RUU 355. Kena tipu. Lepas tipu